Jadi Nabi ditanya apakah amalan yang paling baik macam tadi. Nabi kata semayang pada waktunya. Nanti saya urai apa makna pada waktunya. Kadang-kadang Nabi kata as-salatu li waqtiha. Kadang-kadang Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Di atas waktunya. Sama lah. Kemudian Nabi kata yang kedua, birru al-walidain. Birru al-walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga Nabi kata al-jihad. Kalau hadis hak tadi Nabi kata jihad duduk nombor 2 tuan-tuan. Kalau hak ni Nabi sebut jihad paling last. Paling last. Kalau hak tadi lepas iman tu Nabi terus sebut jihad. Hak ni Nabi tak jihad nombor 3 lah. Mendahulinya ialah semayang dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan saya dah sebut dah pada tuan-tuan, dia panggil illah ataupun sebab kenapa Nabi jawab berbeza-beza dan berbeza juga susunannya. Umpama Imam Syaukani dia sebut dalam Tuhfatul Zakirin dan lain-lain lah. Dia kata sebab Nabi melihat kepada orang yang bertanya. Ada orang bertanya ni tuan-tuan, Nabi kenal dia. Dia ni semayang dah bagus. Semua bagus lah ibadah. Bab jihad ni dia kurang sikit. Maka Nabi akan sebut jihad dulu. Kadang-kadang hak lain bagus belaka dah, tapi semayang tak apa nak bagus. Maka Nabi akan kata semayang dulu. Sebab apa? Bila baik semayangnya, baiklah amalan dia yang baiklah, sempurnalah amalan. Jadi Nabi melihat kepada sahabat yang bertanya. Itu saya dah sebut dulu lah kalau tuan-tuan masih ingat. Jadi 3 tu tuan-tuan Nabi sebut. Pertama semayang. Semayang ni tuan-tuan semua orang tahu. Semua orang semayang lah kepada yang semayang lah. Apa makna semayang? Apa makna semayang? Semayang ni tuan-tuan dia ada 2 makna lah. Dan bukan saja semayang, lain-lain ibadah pun dia ada 2 pentakrifan. Dia ada 2 makna. Pertama makna dari sudut bahasa. Ni saya selalu sebutkan tuan-tuan. Setiap perkara ditakrifkan oleh ulama dengan 2 wajah. Pertama disebut maknanya dari sudut bahasa. Apa makna sudut bahasa? Maknanya yang dipahami, terutama oleh orang Arab. Sebab ni bahasa Arab. Bila sebut as-salah, apa orang Arab faham? Itu dari sudut bahasa. Adapun makna yang kedua, dan bahasa ni ialah makna dari sudut kepahaman orang, kepahaman biasa. Adapun yang kedua ialah makna dari sudut syarak. Ataupun juga disebut sebagai makna dari sudut istilah. Hak ni makna berdasarkan kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Tak lebih, tak kurang. Itulah makna dari sudut syariat. Semayang umpamanya. Apa makna semayang dari sudut bahasa? Orang-orang Arab kata ad-du'a. Doa. Al-munajat, bermunajat kepada Tuhan. Itulah semayang. Sebab tu orang kufar pun, orang kafir pun dia boleh kata solat. Kan? Orang Kristian dia nak semayang, dia kata ana urid an usalli, aku nak semayang. Biasa. Sebab semayang ni dia bahasa yang digunakan oleh semua orang Arab. Adapun dari sudut syarak, semayang ni ialah, ingat semayang ni dari sudut bahasa doa. Dalam Quran, kalau Allah Ta'ala sebut solah, semayang, dia bukan merujuk kepada semayang macam kita semayang semata-mata. Ada sebahagiannya merujuk kepada doa. Umpama dalam bab zakat, Allah Ta'ala kata bila dah bayar zakat, Allah Ta'ala kata wasalli alaihim, dan sembahyanglah ke atas mereka. Sembahyang ke atas mereka tu makna doa. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, lepas kita bayar zakat, disunatkan kita doa. Bahkan ada tuan-tuan ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata wajib doa. Solat tapi doa. Nabi pun sama. Banyak riwayat Nabi sebut semayang, tapi dia merujuk kepada doa. Sebab as-solat cara kepahaman biasanya ialah doa. Satu contoh saya bagi hadis sahih riwayat Bukhari daripada Abi Hurairah. Nabi kata apa? Hari Jumaat. Nabi kata wa innaha la sa'atun la yusalli fiha 'abdun yas'alullaha illa a'tahu iya. Nabi kata hari Jumaat ni ada satu waktu tidak sembahyang seseorang muslim itu lantas dia meminta kepada Allah Ta'ala kecuali melainkan Allah Ta'ala akan beri apa yang dia minta. Apa makna sembahyang di sini? Doa. Hari Jumaat tuan-tuan, ada satu waktu doa ni dia mustajab, Allah Ta'ala tak tolak. Mintalah apa? Semua ulama berbeza-beza bila waktu.
Ulama sepakat Jumaat ada satu waktu mustajab. Tapi bilakah atau di manakah berada waktu yang mustajab itu, ulama kita tak sepakat. Tak sepakat. Ada tak kurang daripada 7 atau 8 pandangan. Sebagai ulama kata ketika hampir subuh, antara solat 2 rakaat sebelum subuh sampai kepada sembahyang subuh. Kita sembahyang sunat subuh kan? Lepas sembahyang sunat subuh tu mustajab sampai kita masuk kepada sembahyang subuh. Ada ulama pula kata selepas sembahyang subuh sampai waktu duha. Dua. Ada pula ulama kata waktu tengah hari tu 10 minit nak gelincir matahari. 10 minit nak masuk waktu zuhur. Dia panggil waktu matahari tegak di atas kepala, hampir-hampir nak zuhur. Dia panggil hampir kepada waktu zawal. 10 minit nak zuhur. Tuan-tuan datang masjid kan? Zuhur pukul 1:31 baru-baru ni. Pukul 1 suku tu tuan-tuan masuk masjid. Waktu tu. Atau tuan masuk awal dengan kuliah. Dekat-dekat nak apa nama? Azan Jumaat tu. Waktu tu mustajab. Doa lah. Nampak? Dan doa ni sebenarnya tak perlu kita angkat tangan pun. Doa hati pun tak apa dah. Jadi doa, cerita doa. Ada pula ulama kata, tuan-tuan, ketika imam duduk di antara dua khutbah sampai kepada imam memberi salam. Itu pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Khutbah kan ada dua kan? Satu khutbah pertama, satu khutbah kedua. Bukankah imam duduk ketika khutbah yang pertama tu? Kan? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa li sa'iril muslimina wal bukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa la zikrullah. Tu hujung. Anak boleh lupa dah. Itulah tak kira lah. Tapi imam pun duduk. Masa tu doa juga. Imam dimakruhkan doa. Imam tak payah doa waktu tu. Yang disunahkan berdoa ialah makmum. Pasal imam tak payah doa sebab nanti imam nak doa. Imam kan nanti dia doa kan. Jadi imam masa dua khutbah tu, mazhab Syafi'i dia tak payah berdoa, bahkan dimakruhkan dia berdoa. Tak payah doa lah. Ni tuan-tuan yang doa. Nampak? Dan sebenarnya waktu tu waktu yang paling baik untuk kita berdoa. Dan doa ni tak perlu macam ada setengah tempat dia selawat, tengah-tengah khutbah tu dia selawat. Anak sebenarnya tak setuju selawat di antara tengah-tengah. Walaupun selawat ni pun satu bentuk doa sebenarnya. Diam, bagi masing-masing berdoa untuk hajat masing-masing. Nak selawat waktu lain boleh selawat. Doa. Apa kita nak dengan Allah Taala? Ya Allah, bagilah aku gini. Nampak? Kalau boleh waktu tu tak payah baca doa, tak payah baca selawat secara depan suara, tak payah. Waktu tu waktu diam. Dia doa je. Imam pun bagi lama sikit duduk. Dia tengok makmum agak-agak dah doa sikit kan, dia pun bangun. Bila imam dah naik balik rukun tu, khutbah tu dah lah doa, ada doa lagi. Berhenti doa. Kan? Sampailah imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Syafi'i kata dah habis waktu yang mustajab. Ada pula ulama kata, tuan-tuan, selepas asar sampai tenggelam matahari. Masuk je waktu asar sampai, ataupun lepas sembahyang asar sampai kepada tenggelam matahari. Mana-mana waktu tu lah. Dan ada juga ulama kata, tuan-tuan, ketika hampir matahari nak tenggelam, sekira-kira 10 atau 15 minit, dekat-dekat matahari nak tenggelam, dekat-dekat nak waktu maghrib tu, itu pandangan, itu mustajab katanya. Ini adalah pandangan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Antara pandangan yang saya paling cenderung lah, saya paling suka pandangan itu. Dekat-dekat nak
Dan itu antara pandangan sebagian besar ulama hadis. Sebagian besar ulama hadis. Tak kisahlah. Pasal apa jadi khilaf macam tu? Sebab banyak riwayat yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Ulama memilih berdasar kepada kajiannya. Pertama dari sudut kesahihan riwayat. Mana riwayat yang paling sahih baginya, dipegang yang itu. Ada sebagian ulama pula melihat kepada ramainya periwayat yang meriwayatkan satu-satu hadis. Hadis ni seorang je riwayat. Hadis ni 5 orang riwayat, dia ambil waktu untuk dia pegang. Itulah sebab-sebab ulama kita ni khilaf. Tapi sebagian ulama kata semua sahih. Habis tu yang jadi beza-beza tu, berbeza-beza waktu mustajabnya, mengikut berbeza-beza harinya. Minggu ni mungkin selepas subuh, minggu depan mungkin tengah hari, minggu depan lagi mungkin ketika di tengah-tengah khutbah, minggu lagi satu mungkin ketika nak maghrib. Dia kata pasal apa? Pasal dia kaji nah ni sahih berlaku. Jadi tidak ada satu ketentuan. Doa lah di mana-mana waktu yang kita boleh doa. Dan saya suka pandangan itu juga. Boleh doa mana-mana. Nampak? Sebab ada setengah amalan bila Nabi kata mustajab, melihat kepada berapa nas, tidak ditentukan secara pasti. Macam Lailatul Qadar lah, kan? 10 terakhir itu mesti ada Lailatul Qadar. Tapi malam bila Nabi tak tahu. Kalau Nabi cakap satu nas ya tuan-tuan, malam 27 Lailatul Qadar, saya ingat malam 27 je kita semayang. Malam lain tak mari dah. Sama lah juga waktu doa tadi. Kalau Nabi cakap satu nas aja, maghrib ataupun asar, tengok asar macam ni orang. Dan waktu lain dah tak ada orang. Contoh dia macam tu. Itu hikmah lah, hikmah. Ada benda disembunyikan, ada hikmah. Baik, jadi makna dia doa. Semayang ni tuan-tuan doa secara bahasanya. Secara syaraknya, ulama kita mentakrifkan berbeza-beza makna semayang. Antara makna yang pertengahan ialah perbuatan yang tertentu, yang mempunyai rukun dan syarat tertentu mengikut sunnah Nabi SAW. Itu adalah pentakrifan oleh Syekh Al-Azazi rahimahullahu ta'ala. Dia kata af'alun makhsusatun bisyurutin wa arkanin makhsusah ala ma ja'at bihi as-sunnah, kata beliau. Lepas tu adalah ulama lain duk tambah-tambah. Ada kata dimulai dengan takbir, ditutupi dengan salam. Itu biasalah. Nah, cerita semayang ni ialah satu perbuatan yang yang mempunyai syarat-syarat tertentu, rukun-rukun tertentu bersesuaian dengan apa yang sudah disyariatkan. Itulah semayang secara syarak. Dan semayang ni tuan-tuan, ulama sepakat amalan yang paling afdal. Amalan yang paling afdal ialah semayang secara umum. 8.35 lah. Nak isyak lah Anak rasa baru 10 minit cakap. Ulama sepakat ibadah yang paling afdal ialah semayang. Yang fardunya, yang sunatnya. Nampak? Jadi semayang adalah amalan yang paling afdal secara umumnya. Hak fardu baik, hak sunat baik. Nampak? Dan semayang ni tuan-tuan dah tahu belaka dah. Cara semayang, rukun-rukun semayang. Cuma ada beberapa perkara lah yang perlu kita tekankan. Pertama sekali tuan-tuan, yang bersabit dengan kewajipan semayang. Semayang ni antara ibadah yang kita kena paling jaga, preserve. Kena jaga betul-betul setakat yang kita mampu lah. Kena jaga. Dan semayang ni tuan-tuan ada beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Pertama dipanggil fardu ain. Wajib semayang. Selagi tak matilah. Kan? Jalan-jalan kena langgar kereta, koma. Tak koma lah, koma memang tak payah wajib semayang. Kan? Langgar kereta, tak boleh gerak apa, tapi masih boleh sedar. Gerak tak boleh apa dah, kena semayang. Nampak? Pertama dia panggil fardu ain. Apa semayang fardu ain? Pertama semayang 5 waktu. Fardu ain tuan-tuan. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Fardu ain. Wajib kena semayang. Ni yang disepakati lah. Tinggal semayang, ada hukuman dia. Itu yang sebut lah. Pertama ialah semayang fardu 5 waktu. Yang kedua, semayang Jumaat.
Sembahyang Jumaat. Dua ni tuan-tuan adalah sembahyang yang fardu ain. Kita jangan ingat sembahyang Jumaat ni fardu kifayah. Lantas kita ambil mudah. Kadang-kadang tak berapa demam pun dah tak pergi dah sembahyang Jumaat. Kadang-kadang disebabkan kerja dah tak pergi dah. Pasal apa tak pergi sembahyang? Oh, kerja saya tak boleh tinggal. Wajib sembahyang Jumaat tuan-tuan. Dua ni hak fardu ain yang disepakati. Nampak? Main 5 waktu seorang pun tak kira lah janji sembahyang. Yang kedua ialah sembahyang Jumaat. Kita kadang-kadang tuan-tuan, saya sendiri pula, adalah ketikanya kita terlewat. Kita lorak-lorak dah. Ini kurban kedua dah ni. Lorak kita. Tak motor. Kita tengok orang kita relax duduk kedai kopi. Tak ada orang pergi tangkap pun. Kan? Dia sendiri pun tak ambil berat pada sembahyang Jumaat. Pasal dia kira, aku dah sembahyang minggu lepas tu. Ni relax lah. Betul. Sepatutnya kalau negara Islam kena tangkap tuan-tuan. Orang lelaki yang masih berada. Pasal apa kita tak boleh buat macam Kelantan? Kelantan tuan-tuan, pasar-pasar raya, kedai-kedai besar, bahkan kedai-kedai kecil pun. Kedai Cina, tapi pukul 12.30 dia orang dah tutup, hormat kat orang sembahyang. Tuan-tuan pernah pergi Kelantan? Tuan-tuan pergilah pasar raya besar-besar tu. Kalau tuan-tuan pergi pukul 1 tuan nak makan KFC, jangan harap lah. Pukul 12.30 dia orang dah tutup lah. Dia akan buka balik pukul 2.30. Nampak? Pergilah mana pasar raya besar. Kedai yang kecil-kecil pun biasanya bila dah nak masuk waktu, hatta kedai Cina pun dia akan tutup. Tuan-tuan pergi Kota Baru tengok. Pergi berjalan sana kan? Tengok. Biasa dia tak kalau kedai Melayu lagi kan. Wajib sembahyang. Dan orang yang tinggal sembahyang Jumaat ni tuan-tuan, dia macam kelompok sembahyang fardu jugalah. Kalau sembahyang fardu ditinggal, hukuman dia dalam Islam tuan-tuan, kalau mazhab Syafi'i kena pancung. Itu bukan mazhab lain, tu mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Ghazali kata dalam Al-Wajiz, salah satu buku fiqh dia lah. Dan bukan dia seorang lah. Yang tuan-tuan duk belajar kat Nusantara Melayu, Fathul Mu'in, Syekh Zainal Abidin, Abdul Aziz Al-Malibari pun sama. Al-Ghazali kata man taraka salatan wahidatan duriba unuquhu bisayf. Siapa-siapa yang tinggal satu sembahyang, hendaklah dipancung kepalanya dengan pedang. Walaupun kita dalam mazhab Syafi'i, kita tak anggap orang tinggal sembahyang ni kafir, selagi mana dia tidak menafikan kewajipan sembahyang. Tapi mesti dihukumkan kepadanya dengan hukuman yang amat berat, itulah dipancung kepalanya. Kalau kita tinggal 10 waktu tuan-tuan, sepatutnya kita dah 10 kali kena pancung. Waqilah salasa salawat. Syafi'i Imam Ghazali kata, ada juga ulama letak syarat tinggal 3 sembahyang. Satu waktu tadi dia kata satu ni 3 sembahyang. Wa qila in ja'ala tarka 'adatan. Dan ada juga ulama kata bukan satu waktu, bukan 3 waktu. Ni ulama Syafi'i ni. Tapi jikalau dia menjadikan sembahyang ini, tinggal sembahyang ni kelaziman. Kadang-kadang sembahyang, kadang tak sembahyang. Kadang sembahyang, kadang tak sembahyang. Kena bunuh. Itu kalau tinggal satu waktu atau 3 waktu ataupun banyak waktu. Habis tu kalau tak sembahyang langsung, lagi teruk lah. Dan sembahyang Jumaat pun termasuk dalam hukuman yang seumpama itu. Hukuman ni tuan-tuan, dia bukan nak bunuh orang dah. Tapi bila ada hukuman yang sedemikian, maka susahlah kita nak tengok orang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Itu saja poin dia. Ini kalau buat hudud ni masalah ni, ramai orang potong hudung tangan. Ramai orang kena rejam ni, mati ramai kita ni. Nak isyak. Okey. Maksudnya itu konsep tak betul. Baik, tak apa, kita azan dulu. Kita sambung.